Hai semua, anda bersama Harry dalam kelas Xamarin.Forms, dan tutorial kali ini saya akan terangkan tentang JSON data dalam Xamarin. So, first kali kita akan tahu apakah itu JSON. JSON adalah JavaScript Object Notation. Dia adalah satu standard file format yang mana dia boleh senang kata kita structure data, okay, dalam bentuk human readable text. Maksudnya dia adalah satu coding yang boleh dibaca oleh orang lah, maksud senang-senang dibaca, berbanding dengan kelas ataupun kelas objek yang di-create oleh C# yang mana hanya boleh dibaca oleh sistem sahaja. Tetapi JSON kita kata interchange lah, sebab dia boleh cross, orang kata macam ni, boleh cross platform. Okay, so orang biasa tengok pun boleh baca, komputer pun boleh baca. So jom kita tengok contoh dia macam mana. Saya create dulu file, kita pergi pada IDE kita, Visual Studio, and then buka project yang lepas, dan kita create satu file, new item, and then kita select code file. Okay, so dan renamekan file tu nama example.json. Kita create JSON file. Okay, JSON adalah satu file untuk data sahaja. Kita tak ada comment. Okay, dia tak boleh comment line, tak ada comment line, ataupun multi comment pun tak ada juga. Okay, multi comment pun tak ada juga. Sebab dia JSON, kita akan terus bermula sama ada dengan curly ataupun dengan array. Okay, bila dengan curly, maksudnya dia starting dengan objek. So objek dia ada attribute. Untuk JSON, attribute dia, contoh kita nak jelaskan tentang seseorang. Okay, contoh person. Sebab satu contoh dulu. Contoh macam dalam C#, kita boleh buat kelas person. Okay, so kita ada string name. Okay, kemudian get set. Okay, kemudian kita ada string contoh address dia, get set. Mungkin kita ada height dia, height mungkin kita pakai double height, HIG, get set. Kemudian kita boleh buat double weight, berat dia. Okay, yang atas ni adalah bentuk dalam C# example. Okay, bila C# example, kita buat satu structured data yang mana dia ada name, ada address, height dalam bentuk double, dan weight bentuk double. Okay, dan kalau kita nak create record bagi person tu, kita boleh buat contoh variable A equal to new person. Okay, and then kita boleh buat a.name equal to something. Okay, and then boleh a.address and then something. Okay, tapi dalam JSON kita tak ada structured data, kita tak ada structured, tapi kita terus ada data je. Contoh kalau saya kata saya nak buat person, saya boleh buat objek. Okay, sebabkan person tu adalah satu objek, and then kita boleh terus buat name. Okay, name contoh Harry, and then kita boleh terus buat address. Okay, masukkan dia punya address something, and then dia punya height. Okay, sorry, height. Okay, disebabkan height tu adalah double, so kita boleh terus contoh buat 50.1 ataupun 45.2. Okay, and then kita boleh buat weight. Okay, so disebabkan weight pun dia adalah satu double-nya value, so tak perlu ada quote ataupun double quote. Kita boleh terus buat maybe something like 25.5. Okay, so ini adalah dia punya data dalam bentuk JSON. Kita convert daripada C# kepada JSON dan jadi macam ni. So saya ulang lagi sekali, dalam JSON kita tak ada structured, tapi kita ada data dia. Okay, kita ada data dia. So dan data dia pula boleh terdiri daripada string, double, dan mungkin kita boleh buat dia ada boolean juga. Kita boleh buat is admin contoh,
kita boleh buat true or false, okay, true ataupun false, ataupun dia juga boleh jadi integer, contoh macam age, okay, dan kita boleh buat like something like 50 sebagai satu nombor bulat atau panggil integer. Dan dia juga boleh ada float punya value, mungkin something like 42.2f, something like that lah, okay, mungkin 2f, okay, as a float value. Jadinya kita boleh convert daripada JSON jadikan C# punya data, ataupun kita boleh convert jadi C# pada JSON punya data. Sekarang persoalan dia, contoh yang saya nak buat sekarang adalah kita buat context. So dalam structured context mestilah dalam array. Dalam JSON, untuk mewakili array, kita akan buat dalam bentuk kotak macam ni, okay. So dalam array boleh ada banyak objek, okay, mungkin objek person, okay. So ni adalah array yang pertama, okay. Kemudian bila koma, tambah lagi untuk jadikan array yang kedua. Maksudnya dalam array saya ada dua elemen, satu elemen person pertama dan juga person yang kedua, okay. Ini adalah contoh dia, okey, masih sama-sama, tapi saya akan tunjuk contoh dalam bentuk program C# integrate dengan JSON, okey. So terus pergi pada projek kita, user control 2 ni, right click, kita kena download dulu NuGet package dia, manage NuGet packages, tekan browse, and then kita cari JSON, cari newtonsoft.json, okay, newtonsoft.json, and then kita install. Automatic dia akan installkan untuk Android dengan iOS. Okay, tekan install, okay. Okay, installation complete. Kita terus buat page terusnya. Mungkin kita buat contact page. Kita right click, kita add new item, create page, and then kita namakan dia sebagai context. Okay, so macam biasa kita buat dulu dia punya design, buat margin equal to 5, and then kita buat dia punya, mungkin terus nama new, kita buat dia punya nama variable name equal to new entry, okay. Kemudian kita buat placeholder dia, name. Kemudian untuk contact kita nak phone number, so ada phone equal to new entry, placeholder, mungkin starting dengan 010xxxxx, okay. Kemudian kita mungkin nak email, variable email equal to new entry, placeholder dia adalah abc.alias.abc.org, okay. So just panggil balik dalam kita punya children stack layout. So panggil name, and then kita panggil phone, and then kita panggil email. Jangan lupa kita perlukan button, new button. Kita create satu button terus dalam ni. So dia punya text equal to save, and then kita ada mungkin background color dia. Background color bagi button tu adalah color.green, and then kita boleh buat text color, equal to color.white mungkin, and then kita boleh buat command equal to new command, okay. So jangan lupa kita, disebabkan kita nak integratekan local file dengan JSON, so kita pergi balik dalam contoh kita yang sebelum ni, dalam second page kita copy balik path string ni, pergi dekat context, kita paste balik dekat atas, okay. Cuma tukar nama ni, mungkin dalam ni kita tulis context, so kita nak write file tu dalam context. Jangan lupa includekan file system.io. So macam biasa, starting je kita terus panggil if file not exist, file.exist, okay. Kita tambah tanda seru depan, jangan lupa menandakan dia tidak
ada. Okay, tidak. Maksudnya kalau file.exist tu kalau ada, sekarang tambah depan tu tanda seru jadi tidak ada. Kalau tidak ada, if not exist file.name, okay, then kita akan create empty file. So file.write all text empty file. Sorry, dia first kali adalah dia path file name. Okay, comma empty string. Okay, okay, kita dah ada file dan kita boleh write dalam file. Sekarang kita nak simpan data name, phone dengan email. So dalam JSON dia akan nampak macam ni. Dia akan jadi macam ni. Name. So dia akan ada phone dan dia akan jadi email. Okay, so disebabkan konteks kita tu mungkin banyak, so kita kena buat dia punya array lah ataupun list. Okay, so dalam C# ada dua cara nak buat. Sama ada kita buat dalam bentuk dynamic. Okay, kalau bentuk dynamic kita tak perlukan kelas. Okay, saya buat contoh satu. Kita buat dynamic dulu. So kita buat dynamic method dynamic contact is equal to okay, sorry, kita buat list dulu. List of dynamic adalah kita ni nama context, ada s context. Okay, equal to new list dynamic. Okay, so sekarang baru kita boleh buat contact. So bila nak buat contact, kita perlu buat contact equal to dynamic contact tanpa s maksudnya seorang satunya contact equal to new expand do object. Okay, expand do object ni kita perlukan dia punya library. So jangan lupa right click, quick system.dynamic, and then jangan lupa juga pergi dekat Android punya setting, bahagian reference, tekan add reference. Okay, scroll bawah, cari Microsoft.C#. ada tak sistem dekat, okay, this one Microsoft.C#. Okay, tick sini and then tekan OK. So bila perubahan reference ataupun library DLL ni, bila compile dia akan makan masa sikit lah. So tak apa, kita teruskan lagi. So contact.name equal to, kita ambil name balik, .text, tutup line. So contact.phone equal to phone.text. Sekarang email equal to email.text. Okay, so kalau perasan dalam menggunakan dynamic, kita boleh terus tulis dia punya attribute name tanpa menghiraukan value type dia. Okay, data type dia, sama ada dia string ke integer ke, dia tak kira. Dalam dynamic dia accept semua jenis. Sekarang kita dah ada single contact, and then kita ada list of contact. Sekarang kita nak add contact dalam context. So cara dia adalah context, okay, yang ada s context, maksudnya list of dunia group tu, dot add, buat kurungan, contact. Okay, dan list ni sepatutnya bukan buat dalam button, tetapi kita buat dalam dekat atas. Mungkin lepas ataupun sebelum, sama ada selepas atau tak kisahlah. Yang penting sebelum kita tekan button ni So kita create dulu context. So context tu dah add. Okay, yang ni saya buat contoh ni, saya letak kat tepi sini, kat, okay, okay, yang ni komen ni saya cut, letak dekat atas. Okay, yang ni adalah mewakili benda yang sama dengan sini So kita dah add. So kita nak perlukan button lagi satu, okay, untuk add pula list of contact tu dalam file kita.
So buat button, second button. Okay, ni children dia. Kita buat button baru, new button. Okay, text, buat right to file. And then boleh buat margin, new thickness. Okay, kita buat kosong, mungkin 30. So kalau thickness ni ada dua, so dia akan kira X dengan Y. Ni X, ni adalah Y. So X antara kiri dan kanan, Y adalah atas dan bawah. Okay. Kemudian sini kita boleh buat background color, mungkin red. Kemudian text color dia adalah putih lah macam biasa, color.white. Okay. So dia punya command, go to new command. So bila kita klik write to file, kita nak convertkan list of context tadi jadi dalam JSON. So cara dia adalah kita boleh buat string JSON equal to, kita pakai JSON convert. Okay, ini adalah dia punya library yang kita download tadi, serialize. Okay, kita right click, quick newtonsoft.json. Okay, sini kita tulis kita punya context. So automatic dia akan convert list of context kita ni jadi sebagai satu JSON file. So bila dah ada JSON file, kita terus boleh write file dot write all text. Okay, kita panggil balik file name kita tadi. File name, and then kita letakkan kita JSON. Okay, sekarang mungkin dia dah jadi, cuma kita tak boleh tengok result dia. So kita nak buat satu lagi page untuk kita tengok result dia sendiri. Ataupun kita buat page baru. Kita create page baru, nama dia contact list. Okay, contact list. So dalam ni kita terus buat list page je lah. Okay, so list view, list contact. So jangan lupa kita nak panggil file tu balik, pakai contact.cs. Just copy this one. Okay, kita ada file name. Okay, so kita nak baca balik file tu. Okay, ni salah bukan kat sini, tapi dia berada dekat dalam. Okay, so kita nak baca balik file tu. Macam biasa kita buat if file not exist. Sebenarnya tak perlu banyak kali, kita boleh buat sekali je dalam apps XAML.cs ni sebenarnya. So dia, every time page ataupun apps to run, dia terus baca automatically. Tapi disebabkan ni hanya sekadar contoh, bukan complete app, so saya akan buat copy paste je lah. So then this one kita boleh buat write all text. Kita buat empty text. So kalau file tu tak ada, kita buat file tu dalam empty. And then kita nak baca string text. So ni adalah read all text. So kita dah ada string JSON. Okay, ni JSON dia. Sekarang kita nak convert jadi context. So bila nak convert jadi context, kita terus boleh buat dynamic context equal to JSON convert dot deserialize object. So yang ni saya ambil jadi JSON. So this one the newtonsoft.json. So kalau perasan kat sini, bila kita nak convert JSON jadi dynamic ataupun C# punya code,
C# punya objek, so kita akan pakai deserialize. Tapi kalau daripada C# punya objek nak convert jadi JSON, kita pakai serialize. So dua perkara beza, serialize dengan deserialize. Serialize objek jadi JSON, deserialize daripada JSON jadi objek. Okay, so kita kena buat for each. Kita boleh buat for integer I is equal to 0. Okay, I is less than context dot count I plus plus. Okay, so sekarang kita ada list view. List view ni letak kat atas. So list view, list contact, list underscore contact dot children. Tak ada juga, sebabkan dia kena pakai item source. So kita buat source dia dulu. Kita cut, paste kat sini dulu. So kita create dulu dia punya item source. List of, mungkin string, senang sikit. List of string, kita panggil string contact equal to list okay, jangan lupa letak new, so kita create new instance dia. Okay, so sekarang dalam ni baru boleh buat string underscore contact dot add. Okay, and then kita boleh panggil context, kita buat kurungan sebagai array. So I dot name, panggil name. So bagusnya disebabkan dia dynamic, so kita tak tahu dia punya data type. So better kita convert terus jadi string. Convert dot to string. Dia punya name. Kemudian dalam ni kita boleh buat list contact dot item source equal to string contact. So dia punya view terus buat list contact. List contact. Okay, saya ulang balik. Mula kita baca dulu file tu. Kalau tak ada, kita create empty file. Kalau ada, kita baca terus JSON file dia tu. Okay, read all text, and then kita convert daripada JSON jadikan dynamic. Okay, and then daripada dynamic kita loop dia dalam for loop, and then kita add dalam list string. Kita buat balik string sama macam ni lah. Kalau macam ni kita buat dekat atas kan dia punya list. Yang ni pun sama, tapi yang ni kita buat string saja, senang sikit. Okay, string saja. And then string ni juga kita akan terus masukkan sebagai item source bagi list contact, and then content terus view. Sekarang daripada page contact, macam mana kita nak pergi kepada page contact list? Kita boleh buat banyak cara. Antara salah satu kita boleh buat toolbar item. Toolbar items dot add. So sini saya boleh buat new toolbar item. Saya boleh buat text dia adalah list, and then dia punya command adalah navigation dot push async. Mana dia pergi? Okay, so kita panggil balik page tadi, contact list, new contact list. Okay. Okay, so jangan lupa dalam tutorial yang lepas saya dah terangkan, kalau nak pakai navigation page, kita mesti kena setkan page ni adalah sebagai navigation page. Okay, kalau kita pakai, saya ulang balik. Kalau kita nak guna navigation, okay, maksudnya kita nak hantar page A pada page B, lepas tu page B pada page C, lepas tu boleh back page B, back page A, kita panggil sebagai navigation. Kalau kita nak enablekan fungsi navigation, kita kena declare dulu yang contact page ni adalah navigation page, jenis dia. So pergi balik app.xaml.cs. Dekat sini jangan lupa tukar contact dulu, contact page, and then sini kita buat new navigation page. Okay, bila kita dah kata new navigation page, contact page, maka contact page ni boleh buat navigation pergi page lain dah.
Cuma yang perlu sekarang adalah adanya title. So title sini tambahkan add contact, and then sama juga dengan contact list. Sini saya boleh buat list title, contact list. Okay, saya run, tengok apa jadi. So dia akan ambil masa, so dia akan take time sikit sebab kita ada tadi include ke reference. Cuma sekarang dia ada error kat sini, missing compiler required member Microsoft.c#.runtime. Rasa tadi kita macam dah include kan. Kita pergi balik add reference Microsoft.c#. Missing compiler member Microsoft.c#. Add reference. Okay, sebab dalam project PCL, okay, Portable Class Library, ataupun dalam project Xamarin tu sendiri tak perlu, tetapi yang perlu adalah pada project Android ni sendiri. So pergi tekan assemblies, Microsoft.c# dah ada. Kita akan cari dia punya solution. Sistem kita cuba lagi sekali. Kita akan clearkan dulu projek ni, build, clean. So ini dia akan take time sikit. Okay, and then kita akan rebuild. Okay, saya kecil solution. Okay, jadi bagi Android kita dah boleh install melalui add reference ni, tapi dalam Xamarin punya apps memang tak ada add reference. Okay, tapi kita boleh pakai NuGet package. So right click, terus manage NuGet package. Kita cari Microsoft.c#, Microsoft.c#. Okay, Microsoft.c#, kita install. Okay, sekarang kita dah install. Error masih ada, tapi kita tak apa, kita cuba run dulu, tengok kalau dia masih ada error. So this one dia akan take time lah macam biasa, sebab kita baru tambah dia punya reference dia di package. Sama lah macam kalau kita tambah tadi Newtonsoft, kalau kita tekan run pun dia akan tetap slow. Dan sekarang kita tambah Microsoft.c#, dia pun slow sikit. Okay, deployment dah start. Okay, see this one. So kalau saya tekan list, dia akan pergi page list, and of course dia akan error. Dia akan kata null, sebab pertama sekali yang saya suspect adalah dia file tu adalah empty. Okay, so kalau nak buat apps yang betul, kita kena check dulu. Kalau file tu empty, tak boleh lah, dia mesti unempty. Okay, tapi tak apa, kita test run dulu. Dan kita akan try insert data dulu, tengok apa jadi. Run lagi sekali. Saya masukkan nama saya Harry, nombor telefon 01001001. Okay, try, and then tulis dia punya email.
Saya tekan save. Ok, dan saya tekan write to file. Tak ada error. Saya tekan list. See, baru ada satu data. Contoh lagi sekali saya buat. Ok, saya tekan save. Kemudian saya tulis nama kedua. Saya tekan save lagi. Saya buat nama ketiga. Ok, saya tekan save. Dan saya tekan write to file. Saya tekan list. Dia akan ada bertambah-tambah. Ok, so maksudnya dah jadi. Nak tahu betul ke tak jadinya, kita boleh close dulu file tu. Kita buka balik apps nya. Kita tutup app, buka balik apps, and then terus pergi kepada list. Ada tak nama dia? Ada. So kalau ada, maksudnya data tu dah masuk dalam kita punya local data. Ok, yang sekarang ni kalau yang dah tengok, saya panggil hanya name, tapi sebenarnya boleh panggil yang lain lah. Sama ada nak panggil phone ataupun email. Ok, dan make sure panggil something yang ada dalam attribute yang tambah tadi. Kalau panggil yang tak ada, dia akan jadi error lah. Akan jadi null exception yang tadi, error tadi null. Ok, so sampai di sini saja untuk saya punya tutorial JSON dengan dynamic data. Apa-apa pun kita akan jumpa pada tutorial seterusnya. Kita akan fokus pada web client and API dengan juga local database. Sekian, terima kasih.